Hari tu kita dah belajar pasal pembesaran dan pengecilan. Pembesaran pengecilan untuk nisbah sisi. Okey. So ini ada nota ringkas sikit pasal pembesaran dan pengecilan. So untuk pembesaran pengecilan kita ada pembesaran pengecilan mengikut nisbah sisi dan nisbah luas. So maklumat ni penting untuk awak menjawab bahagian A nanti. So untuk nisbah sisi, pembesaran dan pengecilan tu berdasarkan panjang kepada setiap sisi objek tersebut. Manakala untuk nisbah luas, pembesaran dan pengecilan tu adalah berdasarkan kepada luas objek. Boleh faham ni? Boleh. Dalam lukisan pembesaran dan pengecilan, beberapa elemen penting yang setiap lukisan tu mesti ada. Yang pertama kita kena tahu nisbah, nisbah luas ataupun nisbah sisi. Yang ini pelajar selalu tertukar. So akibat dia awak punya lukisan tu tak tepat. Ini asas dia. Yang kedua, kita perlu dapatkan dia punya pusat pembesaran tu dekat mana, and then garisan pancaran tu mesti ada. Kita guna untuk garisan pancaran ni, kita guna garisan binaan. Maksud dia tak gelap lah. Garisan binaan ni untuk tunjuk langkah dia. Kaedah membina lukisan pembesaran ataupun pengecilan. Yang pertama, hari tu kita dah belajar, mula-mula kita kena dapatkan pusat pembesaran atau pengecilan. Dapatkan pusat. Yang kedua, kita buat garisan pancaran. Yang ketiga, kita bina skala. Skala nisbah berdasarkan soalan. Sama ada nisbah luas ataupun nisbah sisi. Dan akhir sekali, kita bina garisan selari, garisan yang selari bagi setiap sisi. So untuk kaedah luas, nisbah luas yang kita akan belajar pada hari ini, dia punya kaedah dia sama juga macam yang ini. Cuma perbezaan dia nanti dekat bahagian skala tu. Skala nisbah luas ataupun nisbah sisi. Boleh jelas? Boleh, cikgu. Kita tengok soalan yang pertama untuk nisbah luas. Soalan nombor 15. Rajah 13 menunjukkan pencontoh A, B, C, D, E. Kecilkan mengikut nisbah luas 3 nisbah 5. So daripada 3 nisbah 5, kita pun boleh tahu yang imej yang akan terhasil dia akan menjadi lebih kecil. So yang nombor depan ni adalah imej. Nombor yang belakang ini adalah objek. Yang depan imej, yang belakang objek. Jadi yang depan tu lebih kecil daripada objek. Objek yang dibagi A, B, C, D, E. Langkah pertama. Bila kita dah dapat soalan macam ni, kita dah kenal pasti dia kata dia nak nisbah luas. Yang pertama kita cari pusat pembesaran. So dekat sini kat mana kita nak cari pusat pembesaran yang sesuai? Saya rasa dekat A lah. Kenapa dekat A? Nanti kita nak lukis, kita memerlukan ruang yang besar dekat bahagian sini. Macam mana dia punya lukisan tu nanti kita tengok. Langkah pertama kita dapatkan dia punya pusat pembesaran. So saya pilih pusat pembesaran tu di A. Jadi dekat sini setiap bucu yang ada tu
saya akan sambungkan dengan titik A. Dari titik A pergi ke titik D. Dari titik D pergi ke pusat lengkuk. Dari titik A pergi titik C dan seterusnya ke titik B. Okey? Ini dia punya garisan pancaran. Okey, seterusnya. Okey, nak memudahkan dari titik D pergi ke pusat. Ini untuk kita mudah dapat kedudukan pusat bulatan. So pusat bulatan ni saya tandakan dia sebagai O. Okey, langkah kedua kita buat skala nisbah luas. Okey, nak buat skala nisbah luas, langkah pertama dekat sini daripada titik pusat pembesaran tu saya buatkan garisan mendata. Macam E ni. Ini langkah pertama. Langkah kedua, daripada titik A, saya ambil jangka lukis. Daripada titik A sebagai pusat, AE ni sebagai jejari, saya buatkan separuh bulatan. Okey. Yang ini langkah pertama, separuh bulatan ni langkah kedua. Okey. Jejari dia memang AE ke? Jejari dia berdasarkan kepada, kalau kita tengok ini garisan mendata dia. Okey. So kita ambil jejari ni dekat titik E. Di mana titik E ni adalah objek dia. Boleh? Okey. Maksud dia kalau garisan mendata kita, kalau garisan mendata kita, contoh kita pilih ini. Okey? Jejari dia dari titik A ke titik B lah. Boleh? Jadi jadi dia punya bulatan dia jadi sebelah sini lah. Sampai kat sini. Boleh ni? Okey cikgu. Okey. Kalau titik B dia punya AB. So bila kita dah buat separuh bulatan sini, okey, daripada titik ni kita dapat titik persilangan dekat sini. Okey, dapat titik persilangan. So dari titik persilangan tu kita buat satu garisan serenjang. Okey, kita buat satu garisan serenjang. Pastikan jarak dia melebihi titik tengah. Okey, and then kita buat satu lengkuk kat atas, satu lengkuk kat bawah. Jarak yang sama, titik E pula sebagai pusat. Kejap. Okey, satu lengkuk kat atas, satu lengkuk kat bawah, and satu lengkuk kat atas. So kita dapat satu garisan serenjang dekat sini. Dia kena ke titik A. Kalau tak kena tu maksud dia garisan serenjang awak tak tepat lah. Okey. Okey, pastikan garisan serenjang awak ni kena pada separuh bulatan yang awak buat. Okey, ini langkah ke-3.
Okay, ini langkah ketiga. Langkah keempat, kita buatkan skala. Skala contoh. Dari titik A, titik pusat pembesaran tu tadi, kita buat dekat sebelah sini. Jangan buat sebelah kanan. Kalau buat sebelah kanan, dia akan mengganggu lukisan objek awak ni lah. Okey, pastikan dia buat sebelah setentang daripada garisan serenjang yang kita buat ni tadi. Boleh? So, kita nak buat skala. Pastikan jarak kita ni sama. Okay, kita ambil. Okay, disebabkan dia 3 nisbah 5. So, 5 tu nilai yang paling besar. So, kita buat 5. Skala dia sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bila jawab pastikan awak tulis nilai skala ni. Ini titik 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Ini langkah ke 4. Okey, langkah kelima. Lepas kita dah buat skala ni, okey. Kita tahu tadi yang objek ni adalah nilai 5. Okey. So, yang separuh bulatan yang kita buat ni, titik E adalah objek. Jadi, dekat sini, bila kita titik hujung ni, kita sambungkan kepada nilai 5. Boleh? Okey. Okey. Langkah ke, ini langkah ke, banyak langkah ni, langkah kelima. So, tengok anak panah, dari sini dia pergi ke skala. Kita ambil titik 3, image kita titik 3, and then kita buatkan garisan selari. Boleh? Boleh? Sedang Selari. Boleh cikgu. Buatkan garisan selari macam mana langkah 5 ni tadi. So, kita ada satu titik persilangan dekat sini. So, daripada titik persilangan ini, yang kita dapat ni, kita dapatkan titik tengah dia. Okey, kita dapatkan titik tengah dari titik persilangan ni sampai ke titik E. Dari titik persilangan ke titik E, kita cari titik tengah dia. And then buat satu garisan serenjang sekali lagi. So, bila kita nak buat titik tengah ni, nak buat garisan serenjang dekat titik tengah, pastikan jarak jangka lukis kita ni melebihi separuh garisan ni. Okey, so yang ini melebihi separuh, agak-agak lebih separuh, and then kita buat satu lengkuk atas, satu lengkuk bawah. Okey, ambil jarak yang sama, pergi ke titik E, satu lengkuk kat bawah, dan satu lengkuk kat atas. So, kat sini kita dapat satu lagi garisan serenjang. Okey, macam ni. So, daripada sini, kita bina separuh bulatan.
Okey, kita bina separuh bulatan, pastikan dia punya ukuran dia tepat. Kalau dia tak tepat, dia akan jadi double line dekat situ. Okey? Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita dapat persilangan dekat garisan serenjang yang kita mula-mula buat. Kita dapat garisan persilangan dekat sini satu, sini satu. Sebenarnya garisan serenjang ni tak payah buat pun tak apa. Janji awak dapat titik pusat dia. Boleh? Kat mana titik persilangan tu? Apa dia? Yang titik persilangan yang ada dua tu mana? Inilah ni. Oh, Titik persilangan separuh bulatan dengan garisan serenjang kat titik A ni. Ini garisan serenjang yang kita mula-mula buat ni kan? Faham tak ni? Faham. Boleh Hamzah? boleh. Okey, katakan kat sini saya tandakan ada dua titik persilangan. Yang merah ni, kalau perhatikan yang merah ni yang objek. Yang ungu ni yang image. Image dia dari titik 3. Objek dia dari pergi ke titik 5. So daripada sini, okey, awak tengok yang besar ni, yang lengkuk daripada objek ni pergi ke titik apa ni? E. Boleh? Kemudian yang lengkuk titik persilangan yang image ni, selarikan dia. So dari sini baru kita dapat titik E prime. Boleh? Ini titik E ni. Faham tak ni? Faham cikgu. Boleh Hamzah? Boleh. Okey, so daripada sini baru kita buat garisan selari untuk setiap sisi yang ada pada objek ni. So ini titik E prime, kita selarikan dengan garisan DE. Okey, kita selarikan macam biasalah sebelum ni. Kita buat garisan selari. So daripada garisan selari, dia bersilang dekat titik D. Titik garisan D ni lah. So ini titik D prime dia. Okey. Kemudian daripada sini, kita tengok garisan DO. Okey. So kita selarikan dia. Kita dapat O prime dekat sini. Boleh? Okey. Okey, daripada O prime tu, dia dari O prime, dari berpusat dekat O prime, D nak pergi ke C, dia guna lengkuk. So kita gunakan titik O ni sebagai pusat, O prime ni sebagai pusat, jari dia O prime ke D prime. So kita buat satu lengkuk dekat sini. Yang ni dia ukuran dia tak tepat ni, kejap. Okey, kita buat satu lengkuk dekat sini. So pastikan dia akan bersilang dekat sini lah. Dia bersilang ke garisan C. So titik ini adalah titik C prime. Kemudian daripada situ C ke B, kita selarikan
dia jadi B prime kat sini. Okey. So dengan ini barulah kita dapat objek dia. So dari titik A pergi B prime, dari B prime pergi titik C prime, A pergi ke E prime, lepas tu pergi ke D prime, kemudian kita buat satu lengkuk dari titik C prime pergi ke D prime. Boleh sini? Okey. So apa Okey, yang cikgu. awak perlu ingat, kalau luas nisbah luas. Yang pertama sekali dari titik A pusat ni awak buat satu lengkuk. Macam mana kita nak ingat? Kita buat satu separuh bulatan, dia pergi sampai ke garisan mendatar ni. Okey. So daripada sini titik persilangan ini dia pergi ke skala sampai ke skala 5. Dari skala 5 disebabkan dia nak buat nisbah 3, dia turun ke nisbah 3. Dari nisbah 3 turun ke bawah, selarikan dia dapat titik ni. Titik X. Dari titik X, dia pusing balik dekat titik E. Nampak perjalanan dia? Dari titik A, contoh ni titik A, ini titik E. Okey, dari titik E pergi ke sini, lepas tu naik skala, turun ke titik 3, dari titik 3 turun ke sini, lepas tu dia pergi balik kat E. Boleh? Boleh. So yang bersilang selari untuk dapatkan dia punya lukisan tu, yang dekat titik A ni, kita selarikan. Selarikan yang objek ni dulu, pergi ke titik E, baru yang sini ikut. Boleh? Itu step dia yang awak kena ingat. Ada yang siapa dah siap dah ni? Dah. Boleh tengok. Tunjuk. Okey. So awak kena ingatlah step dia dah. Mudah je. Yang dia jadi cerewetnya yang separuh bulatan tu je kan. Yang separuh bulatan tu. Jadi kalau awak ingat dia punya aliran dia, aliran yang saya buat lukis anak panah ni. Okey, yang saya lukis anak panah ni, aliran dia kalau boleh ingat, nak ingat dia kena buat banyak latihan lah. Okey. Bolehlah awak jawab ni dengan mudah. Okey. Boleh kita pergi ke soalan seterusnya? Boleh. Hamzah okey? Okey. Okey. Tadi saya ada kata kenapa saya buat pusat pembesaran ni dekat A. Okey. Sebetulnya kita boleh buat kat mana-mana. Tapi kalau awak tengok lukisan yang saya buat ni, dia banyak menggunakan area sebelah kiri. Nampak tak? Okay. That's why saya pilih titik A sebagai pusat pembesaran. Kalau saya pilih titik E sebagai pusat pembesaran, saya nak lukis skala ni dekat sini. So awak tengok ruang dia dah sempit dah dekat sini. Faham ni? So bila kita nak pilih pusat pembesaran tu, kita kena ambil consideration. Consideration macam mana lukisan kita nanti jadi. Okay, so sebelah sini. Soalan nombor 16. Kat kawasan mana yang sesuai kita dapatkan titik? Jadikan dia sebagai pusat pembesaran.
Sebelah kanan A. atau kiri? So kita ambil titik A ni sebagai pusat pembesaran. Okay, so saya buat pusat pembesaran dekat sini, titik A. Jangan ulat dulu, Neza 2. Apa dia? Sorry. Simio. Buat apa? Dari Sorry, salah. titik A pergi ke titik B. Okay, kita buat garisan benda namanya? Mendata. Garisan mendata. Ni yang biru ni, garisan apa ni? Objek. Garisan bina. Garisan pancaran lah. Oh, okay. Garisan pancaran. Okey. Tengok soalan, dia nak nisbah luas 4:5. 4:5 maksud dia lukisan kita akan jadi lebih besar ke lebih kecil? Kecil. Okey, lebih kecil. Lepas kita dapat pusat pembesaran dan garisan pancaran, kita panjangkan garisan ni mendata. Ikut garisan AB tu. Okey. Langkah seterusnya, ambil jangka lukis. Ambil titik A sebagai pusat. Jejari dia kita ambil. Kita ambil apa jejari dia? B. Kita nak buat separuh bulatan dekat sini. Kita ambil jejari. Jari A dari B. Jari AB. Pastikan awak punya jarum tu cucuk tepat. Okey, ambil jari B. And then kita buat bulah separuh bulatan. Dapat separuh bulatan dari titik B ke titik yang persilangan yang kita dapat ni. Katakan saya simbolkan ni sebagai titik apa? Titik X. So dari panjang BX kita cuba dapatkan garisan serenjang. Okey, nak dapat garisan serenjang kita buat satu lengkuk dekat atas. Kemudian satu lengkuk dekat bawah. Okey, jarak yang sama. Satu lengkuk kat bawah. Dia tak muat pula. And then satu lengkuk dekat atas. So daripada sini kita dapat dia punya garisan serenjang. Pastikan garisan serenjang awak ni, melintasi separuh bulatan yang kita buat tu tadi. Kalau tidak kita nak unjur tu susah. Okey, so dah dapat separuh garisan serenjang. Kita buat skala. So skala dari pusat pembesaran pergi ke sebelah sini. Okey. So skala dia kita buat sampai 5. Betul? Sebab 4 dengan 5 paling besar sekali. Okey, so kita tanda sini 1. Kita bawa sini. Sini 2. Bawa lagi. 3. Bawa lagi. 4. Bawa lagi. 5. So ini tanda, make sure awak tanda.
Saya tengok hari sebelum ni pun tak ada orang tak ramai orang tanda. Ni titik 1, 2, 3, 4, 5. Jadi X ni kita nak sambung dengan titik berapa ni? Titik 5. So X ni kita sambung dengan titik 5. Okay. Kemudian kita ambil image. Image dia nak nisbah 4. So kita buat selari. X5 kita selarikan, kita dapat garisan macam ni. Okay, so seterusnya kita dapatkan titik tengah antara titik, ini saya labelkan sebagai Y dan Y dengan B. Okay, cari titik tengah. Make sure lebih separuh. Okay, pastikan dia cucuk di tempat yang tepat. Okay, make sure lebih separuh. Kemudian kita buat satu garisan. Satu lengkuk. Lengkuk kat atas satu. Lengkuk kat bawah satu. Ambil jarak titik B. Okey. Kemudian tanda lengkuk kat atas satu. Lengkuk kat bawah satu. Nampak dia tak sambung. Tak sambung tu maksud dia lengkuk awak buat tu tak cukup panjang. Okey, so kita sambunglah kat sini. Ini satu. Kemudian yang ni kita sambung sampai sini. Okey, so kita dapat garisan sambungkan kedua-dua titik persilangan tu dekat sini. Ini tujuan dia untuk kita dapatkan titik tengah sahaja. Okey, so dah dapat titik tengah dekat sini. Okey, ambil titik tengah ni and then ambil panjang B. Okey, ataupun ambil panjang Y. Pun boleh. Okey, ambil panjang Y atau panjang B. Make sure Y ni akan bersambung dengan titik B. Kalau tak bersambung tu maksud dia garisan serenjang awak tak tepat. So kita dapat titik ini. Okey, dapat separuh bulatan yang kedua. Okey, daripada sini baru kita boleh buat kita punya lukisan. Okey, kenal pasti garisan objek sini pergi ke titik B. Objek dengan objek. Titik lengkuk hijau pergi kita untuk dapatkan image dia. Buat garisan selari. So daripada sini kita dapat titik B prime. Boleh ni? Boleh cikgu. Okey, kemudian kita buat selari lagi. Kita dapat titik C prime. Okey, nak dapat dari C nak pergi ke titik D, kita kena kenal pasti pusat dia. Pusat baru. Ini pusat dia ke? Pusat dia bukan yang ni. Pusat dia yang sebelah atas ni. Pusat dia kat sini. Okey, nak dapat pusat ni, kita kena buat satu garisan tambahan C ke pusat. Boleh? Dan satu lagi garisan tambahan
dari pusat pembesaran ke titik, ini saya akan tambah dia sebagai titik O. Okey. So daripada sini kita buat satu garisan selari ke garisan O, so kita dapat O prime dekat sini. Senang tak? Boleh. Senang. Senang. Biasa tak pas, kau dapat E lagi. Kau dapat E, G lagi, meletup daya awak. Okay. So, ukur panjang O prime ke C prime. Kita buat satu lengkuk baru. Sampai ke mana? Sampai ke titik D. So, sini dapat D prime. Okay, kemudian dari D prime kita selarikan pergi ke E. So, kita dapat E prime. Okay. Ini sambungkan terus sini. Boleh, ada masalah? Okey. Macam mana kita nak dapat pusat bulatan? Okay, pusat bulatan, katakan kita sambung dekat pusat bulatan, saya ambil warna merah. Okay, pusat bulatan sambung ke ini. Dapat C prime, kita sambung pun dekat sini. Buat garisan selari. So, kita dapat pusat bulatan. Yang ini kita asal dia punya titik P, yang image P prime. Jejari. Mana nak cari jejari? Cara paling mudah, kita tengok titik ini pergi ke titik D. Okay? So, dari D prime, kita buatkan garisan selari sampai ke sini. So, ini jejari dia. Boleh tak dapat jari ni? P panjang sini, dapatkan bulatan. Tarang! Boleh tak ni? Dapat pusat bulatan ni? Sedang buat. Boleh. Mudah je ni. So, inilah pembesaran atau pengecilan mengikut nisbah luas. Ada masalah setakat ni? Ada soalan? Tak ada lagi. Saya ada soalan. Soalan dia, awak buka buku kerja, awak buka buku kerja, awak akan jumpa banyak soalan. So, daripada soalan-soalan yang keluar dekat buku kerja tu, awak tolong jawabkan. Boleh? Boleh? Okey. Okey. So, kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop dekat sini. Ni, Hamzah tunjuk. Tunjuk Dah hasil saya kerja sikit awak lagi. dulu. Siapa yang dah siapnya ni, lukisan ni? Soalan 16 ni. Fairul Faizah ni siapa ni? Husna, cikgu.
Husna. Cuba tunjuk lukisan awak, siap dah? Sekejap, nak buat bulat. Okey. Umairah Maisarah, Amani Zulaika. Akif mana Akif? Ada Akif? Akif Irfan kelas 4 IK. Pak IK. Ada tak dalam ni? Entah tadi ada left. Cuba tengok Tadi balik. saya invite dah budak Pak IK. Dalam ni semua Pak AB. Sarah Sofia. Okay, ada soalan? Tak ada. Boleh buat tak ni? Boleh. Boleh. Okay, make sure garisan objek, garisan binaan guna garisan dengan betul. Cikgu, nanti dalam exam nanti kalau dia tak tanya dia tak tanya ambil nisbah mana. Yang mana lagi senang? Macam mana? Dia kata dalam exam dia bagi soalan ni tapi dia tak bagi tahu ikut nisbah mana satu. Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu mana satu. Dia tak bagi tahu lah sama ada kena guna nisbah sisi atau nisbah luas. So, Dia mesti bagi tahu lah. Dia mestilah suruh nak buat nisbah sisi atau nisbah luas. Mana boleh dia tak bagi tahu. Okay. Dia biasanya dia akan bagi nisbah sisi atau nisbah luas. Kemudian dia bagi nisbah ni lah nilai nisbah ni. Ini dua ni penting dia akan bagi, mesti bagi. Kalau dia tak bagi tu maksud dia soalan tu salah lah. Yang dia tak bagi tu yang ini. Kecilkan atau besarkan. Boleh? Oh. Kalau awak tengok nisbah dia 4, nisbah 5. Maksud dia image awak tu akan jadi kecil. Kalau nisbah 4, image tu akan jadi Besar. Mudah je nak ingat kan. Ain Afiqah. What happened? Ain Afiqah ada soalan? Tak ada. Dah siap? Dah. Okey, dah siap boleh Dah, tunjuk. cikgu. Siapa nak tunjuk dulu? Okey. Thank you Hamzah. Lagi. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Okey. Sekejap. Okey, tahniah. So soalan ni mudah sahaja. Mudah saja bolehlah jawab. Okey, so saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu latihan dia nanti cikgu bagi dalam WhatsApp ke? Ni latihan dalam buku kerja ni. Yelah, nombor latihan dia cikgu akan bagi dalam WhatsApp ke? Okey. Saya bagi dalam WhatsApp. Okey, Okey. terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.